Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, minta maaf short notice saja. Tengok berapa orang galiran jap. Kira tu ramai jugalah. Okay, dalam keadaan short notice pun ramai yang boleh masuk sebab kebetulan memang kelas ni pagi ni kita punya kelas. Jadi, uh, saya nak beritahu bahawa start minggu depan kita tak akan mula kelas kita pukul 9 lagi kot. Kita start pukul 8.30 lah. Boleh? Memang boleh lah patutnya kan? Betul kan? Kenapa saya tak dengar suara? Boleh, boleh. Boleh. So, minggu depan saya akan start lah 8.30 untuk hari Senin lah. Jumaat pukul 9. Macam biasa ikut jadual lah, senang. Okay, jadi supaya kita tak clash lah apalah tiba-tiba dapat mesej kata cikgu tu nak buat. Jadi dia jadi kita mudah je kita ikut jadual lah. Jadi siapa pun tak boleh kacau. Okay, jadi hari ni kita akan teruskan presentation kita. Um, Sambungan daripada yang hari tu. Cumanya saya akan ikut nama lah siapa yang ada. Present dulu. Lepas tu kalau apa tu dah tak ada orang barulah saya yang tunjuk lah. Sampai habis waktu lah. Okay. Um, Siapa yang nak buat saya nama itu Iman dah buat dah ke? Oh Iman. Belum lagi. Nanti buat lah. Untuk kelas yang akan datang ni nak kena prepare siap-siap nama. Kalau boleh buat semua sampai set 3. Boleh Iman? InsyaAllah. Dan kalau boleh elakkan satu soalan tu bahagi 2 orang. Kalau boleh satu soalan seorang lah, senang. Soalan Nombor seorang. satu soalan seorang, tak perlu bahagi A 4 orang lain, B 4 orang lain pula. Mudah untuk dia Oh, selesaikan terus. Bagi orang yang sama. Orang yang sama tu untuk mendalami soalan tu A, B, C semua. Maksudnya soalan tu tak perlu dibagi-bagilah. Satu soalan seorang. Boleh? boleh, boleh. Alright. Baik, saya akan teruskan dengan pembintangan kita pagi ni. Saya harap awak nampak apa yang ada dekat skrin tu. Okay, Akil ada bagi cadangan dekat saya supaya Jonathan Akil cakap itu, okay, saya baca masa hari tu je. Tentang Google Meet ni, presentation apa semua. Saya bukan tak boleh buat macam tu. Masalah dia saya tak guna Google Meet sepenuhnya. Google Meet ni bagi saya lah. Google Meet untuk saya ni sampingan je. Tapi kalau saya guna Google Meet saja, insya-Allah boleh ikut kot apa yang dia cakap tu. Sebab bila saya buat dulu masa sekolah dulu, kita buat program, kita tak guna lain, kita guna Google Meet je, memang tak ada masalah lah. Tapi bila saya ada guna OBS dan juga beberapa perisian ni, dia macam-macam masalah sikit lah. Okay. So siapa yang ada ni? Tengok jap. Fatin. Fatin nak present Fatin? Fatin on camera. Tak dengar lah suara Fatin. Tak dengar, tak dengar. Tak dengar. Orang lain cuba cakap jap, saya dengar suara orang lain ke? Saya punya problem ke Fatin punya problem? Tes, tes. Saya pun One, sama. two. Ya, okey, okey. Orang lain saya dengar. Aida semua saya dengar. Aliana dengar. Fatin saya dah dengar. Fatin sejak ada rumah baru tu kan, ada tangga-tangga tu dah tak berapa dengar suara. Fatin nombor apa 12. Tapi tak dengar takkan nak buat macam tu kot. Bahasa isyarat. Ni.
Alah, penting kita cek wali dulu lah yang siapa yang ada. Siapa yang belum present lagi? Aida dah kan? Ya, dah cikgu. Siapa yang ada kat situ? Bazil dah Bazil? Dah itu. Bazil dah kan? Afi Osman dah? Belum tu. Afi Osman nombor apa? Nombor 6 rasanya. Afi Osman nak share screen ke macam mana? Tak, tak boleh rasanya. Jadi awak dah hantar jawapan kat saya? Ke macam mana? Ada. Okey, sekejap Aduh. Sekejap saya tukar device. Tukar device sekejap. Saya pun nak cari awak punya ni sekejap. Afi ada dah? Ada ke? Okey, ni nak nampak dekat skrin. Ni awak punya kan? Okey, jadi ini sebenarnya Jelas lah. soalan nombor 6 betul? Ya. Okey, silakan. Okay, soalan nombor 6. Graf menunjukkan y square melawan 1 per x. Jadi ni graf linear lah. Suruh ungkapkan y dalam sebutan x. Jadi guna rumus untuk cari m, iaitu kecerunan 16/4 bagi 4/1. Jadi m sama dengan 4. Jadi gantikan dalam graf dalam rumus y, Okey, y sama dengan Sekejap, Fik. Yang ini yang y. awak bagi tahu yang ni maknanya M apa jadi macam tu? Mana kertasnya? Sekejap. Apa masalah lagi sekali. Okay, dia yang dekat sini, yang dia nak beritahu kita yang ini, dia guna M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Betul Ya. Okay, teruskan. Sekejap. Lepas tu dalam y sama dengan mx tambah c. Jadi tak nampak ke? Tak nampak apa? Skrin. Skrin saya jadi kabur lagi Apa? Kat Dah okey saya dah. je. Dah okey dah ya. Okey dah. Okey, right. 4 sama dengan mx but 1 tambah c. Bila kereta c jadi kosong lah. Dia suruh ungkapkan dalam sebutan x. Y square 4 1 per x lah. Maknanya tak perlulah tambah kosong, betul tak? Okey. Lepas tu? Tu je lah. Jadi y untuk b dari nilai apabila x sama dengan 2.
Jadi kita ganti yang saja. Y itu dengan 2. Jadi 2 square dengan 4 1 per X. X dapat 1. Dah sedih saya tengok. Tak sihat ke? Tak apa-apa kau lah. Tak sihat? Alah, dah okey lah tu. Okey, Afiq. Terima kasih. Sama Okey. Dalam keadaan tak sihat pun okey lah tu. Saya puas hati dengan presentation. Soalan pun taklah susah sangat. Yang lain okey. Awak boleh semak dengan jawapan awak dah right lah kalau ikut awak buat tu. Sama dengan awak. Dah. Yang lain. Dah cikgu. Awak jangan tengok saja lah. Awak pun kena buat juga. Awak mesti lengkapkan awak punya tiket activity ni. Sekali boleh awak buat siap-siap lah semua. Buat je lah. Kan siapa punya giliran pun awak buat. Okay. Cuma ni cerita dia time giliran awak present awak punya. Okay. Time giliran awak lain awak semak lah. Okay. Itu je lah kita punya ni. Dan kita teruskan dengan apa yang ada lagi. Fatin dah settle belum Fatin? Alamak, hilang pula Fatin. Tak tengok balik pula. Yang ada. Fatihah dah present belum Fatihah? Belum. Belum. Tapi Fatihah dah ada video kan? Ha. Tak payahlah kot. Benda yang sama kan? Lepas Fatihah sepatutnya Fatihah 14A kan? 14B? Tak ya. Alena. Okey, Alena teruskan boleh? Boleh. Okey, silakan. Alena nak share screen kan? Ha. Tak Okey, ya. silakan. Sikitkan saya punya kecilkan video saya ni supaya senang nak nampak. Tadi nampak tak skrin saya? Awak kena landscape kan dia. Awak kena pusing handphone awak. Sini. Yang ini tak landscape tapi orang lain boleh nampak tak? boleh. Saya nampak, cumanya saya rasa awak tak landscape kan. Awak tak masuk landscape, awak pusing awak punya ni, rotate awak punya handphone. Dah. Dia tak ikut. Untuk Saya phone rasa tu ni sedap. kot. Setting kot. Tak ya. Dah lah cikgu. Dah Jadi kena sengit kepala lah pula. Dekat kita punya screen kat sini dia tak rotate. Alah, ya ke? Tak apalah, awak bagi dia tak landscape lah. Tak apalah. Awak try je, tak apa. Nak buat macam mana? Okay, tak apa, Kalau macam teruskan. ni kabur. Tak, okey je. Cuma kecil lah kita nak landscape tu. Dia boleh full screen. Saya ingatkan. Okey, soalan saya ialah soalan 14B. Soalan 14B lah baru nampak. Baru Ya. nampak yang tadi? Tak, baru nampak Sekejap. soalan. Tak. Macam tadi tu Tak. Macam ni sekarang. Tak. Pusing lagi. Ni. Lagi. Dah. Tak. Okey, yang ni je lah. Kan? Kawan-kawan yang lain nampak macam mana? Cuba respon jap yang lain ni. Nampak kecil. Ha? Nampak kecil yang lain.
Itulah sebab yang ni baru tegak kita nampak, betul tak? Tadi kita kena pusing kepala kan? Mm-mm. Tak apalah, biarlah. Okey lah tu. Teruskan je lah. Tengok soalan 14B. Soalan janjang Ha. Okey, tak apa. Teruskan. Yang ni pun nampak kecil juga kan cikgu? Dia bukan kecil. Kecil lah. Tapi dia tak ni apa? Oh, dia nampak Tak separuh tegak. je. Dia awak faham tak? Handphone awak sekarang nampak tegak. Awak tak nampak landscape. Jap. Bukan masalah kat Google Meet. Dah okey dah. Ini okey. Sekarang okey dah. Google Meet lah kot. Ni sekarang. Tak jadi tak? Jadi macam tadi tak? Ya Allah. Sama juga ah. Sama. Tak apalah Lena, teruskan. Kita reda je lah buat macam mana. Soalan nampak tak ni? Soalan tak apa, tak nampak pun. Kawan-kawan semua ada soalan. Ni saya pun ada soalan. Okay, saya teruskan je lah. Teruskan je. Tapi awak kena pusing awak punya handphone tu. Saya tak pernah guna tau share screen kat sini, jadi saya tak reti. Tak apa. Ni jadilah ni nampaklah sikit-sikit tu. Okey, soalan 14B. Soalan pertama. Ni hantar Dia suruh kita... skema je ke? Mula saya nak video kan. Lepas tu, saya tak tahu kenapa saya dah buat. Tapi tak boleh nak hantar. Tak boleh nak hantar. Okey, tak apalah. Okey. Jadi saya terpaksa terang secara live. Boleh. Okey, soalan B1 ni dia minta cari beza sembunyi bagi janjang tali. Okey, dia dah bagi kita hasil tambah 28 sama dengan 2030. Jadi kita masukkanlah dalam formula tu. Lepas tu kita tinggalkan D sebab dia nak cari beza sembunyi sama dengan D. Lepas kita masukkan 28 bahagi 2. 2 darab 140 tambah 27D sama dengan 2030. Dah nak tanya, 28 bagi 2 bla ni rumus apa ni? Ni rumus hasil tambah. Ya. The sum of janjang aritmetik. Betul tak? Ni janjang aritmetik kan? Yelah. Okey, teruskan. Okay, lepas kita dah memudahkan semua, kita dapat 14 darab 280 tambah 27D sama dengan 2030. Lepas tu, kita bawa 14 tu ke belah kanan, kita bahagi dia, kita dapat 145. Lepas tu, 280 tambah 27D, tolak, bawa pergi sana, kita dapat negatif 135. D sama dengan negatif 5. Okay, next. Saya ingatkan nampak. Soalan seterusnya, disuruh kita cari hasil tambah N. Sebutan pertama dalam sebutan ke N. Maksudnya dekat sini dia nak ada huruf N tu. Sebab dia cakap dia nak sebutan ke N dalam sebutan N. Okey, kita kena guna juga rumus hasil tambah. Sebab dia cakap kat situ hasil tambah dah dia nak. Jadi kita guna rumus hasil tambah juga. Jadinya N per 2 dalam kurungan 2 darab 140 tambah N tolak 1 dalam kurungan negatif 5 tutup kurungan. Lepas tu kita memudahkan. Yang kat luar tu kita tak boleh buat apa. Kita memudahkan yang dekat dalam. Kita akan dapat 280 tolak 5N tambah 5. Lepas tu last sekali kita tolak 280 tambah 5. Kita akan dapat 285 tolak 5N. Jadi inilah jawapan dia sebab dia nak cari hasil tambah N dalam sebutan pertama dalam sebutan N. Maksudnya N tu kan ada. Alright. Dalam soalan tu. Soalan last sekali. Panjang bagi bahagian ke N.
Jadi yang ni pun kita guna N jugalah. Ke N tak tahu kan? Tapi soalan ni dia macam sama macam soalan yang macam ada satu soalan yang dia tanya macam dari sebutan yang ke-10 tu hingga sebutan ke-9 macam tu. Dia guna rumus tu. Ya. Lepas tu Kita kita guna rumus TN sama dengan SN tolak SN tolak 1 kan? ni Okay. Lepas tu kita masuklah dalam rumus dia. Kita dapat N per 2 darab 285 tolak 5N tolak N tolak 1 per 2 dalam kurungan lagi 285 tolak 5 lepas tu darab N tolak 1. N tolak 1 tu kan N, jadi kita ganti dalam N dapatlah N tolak 1 juga. Okay, selepas kita pemudahkan semua, jadi kita dapatlah 145 tolak 5N. Okay, baik. Saya perhatikan presentation awak ni, awak nak video kan dia kan? Tapi kalau boleh, saya kenalah siapa-siapa pun lepas ni, kalau awak nak presentation, awak jangan ambil skema. Awak tulis balik. Pakai tulisan awak. Okey cikgu. Ya? Nanti kita tak mau nampak mudahnya kerja awak. Awak ambil skema, awak letak kat situ jadi jawapan. Jadi kita nak skema tu ringkas je. Kita kena lebih daripada tu lagi. Maksudnya kita kena ada jalan kerja yang sebenarnya macam mana kita buat. Skema ni nak bagi markah. Ada itu pun kita dapat markah. Ada yang skema ni kan. Skema pendek-pendek. Jadi nak sampai ke skema tu kadang-kadang mungkin ada 2-3 step yang awak kena buat lagi. Jadi saya fikir sebaiknya awak guna tulisan tangan awak ataupun awak tak guna skema lah. Apa nak guna benda lain tak kisah. Nak type balik ke apa ke tak apa. Cuma jangan letak skema sebiji kat situ lah. Okey boleh? Okey cikgu. Alright. Terima kasih Elena. Sama-sama. Okey, terima kasih Elena. Presentation dia baik. Cuma dari segi presentation ni sebab kita apa-apa saya pun tak nampak dekat skrin. Tulisan dia terlampau kecil. Jadi tak apalah. Kita semua dah cuba yang terbaik. Sekarang kita nak tengok. Fatin macam mana? Okey ke? Hello, Dengar dah. dah boleh dengar? Dah boleh dah Fatin. Oh, dah. Dah. Saya nak present. Fatin nak present macam mana? Present. Ada- Tak ada video, tak ada video. Tak ada video. Ada hantar jawapan kat saya tak? Ada. Ada. Tapi tak apa, saya nak. Nak share screen? Okey, silakan. Nampak muka Fatin je. Saya dah call. Line saya slow kot. Tak apa, kita tunggu je. Yang tak pejat. Kenapa ada bintik-bintik muka Fatin tu? Tak nampak lagi ke cikgu? Tak nampak lagi. Masih nampak muka awak yang tersengih di situ. Line saya slow kot. Awak dah present kan? Tapi tak keluar lagi lah kot. Dia tengah loading. Dah tu. Tengah loading. Fatin soalan nombor apa? Tu dah ada dah. Dah ada dah. Dah ada dah Kalau nampak. dia gerak-gerak dia slow. Nampak. Saya boleh nampak dengan jelas. Kalau saya janteng nampak tak? Nampak. Nampak? Boleh nampak. lah. Fatin buat soalan nombor apa? Dah. 12. 12 Ya. Sekejap. Okay, silakan. Teruskan. Okay. Bismillah. Okay, jadi tajuk kita hari ni adalah differentiation.
ataupun pembezaan bagi tangent atau normal. Okey, untuk saya punya pembentangan hari ni saya nak buat untuk soalan 12. Okey, sebelum saya nak selesaikan soalan ni, saya akan tunjukkan step ataupun macam formula ataupun flow macam mana nak selesaikan kalau kita dapat soalan tangent normal ni. Okey, first kali kalau kita dapat soalan, benda pertama yang kita kena buat adalah kita keluarkan equation. Okey. Oh, lama. Okey. Kita keluarkan equation dan kita kena tahu equation yang kita ambil adalah equation of the curve ataupun lengkungan. Okey, kita keluarkan, kita tuliskan dia punya persamaan y sama dengan berapa. Dan kalau dalam soalan dia bagi koordinat, selalunya dia bagi nilai x lah. Kita tulis kat tepi ni x sama dengan berapa. Dan selalunya memang tak akan bagi nilai y dan kita kena cari nilai y tu nanti. Okey. Second step, kita buat differentiation. Okay, differentiation ataupun pembezaan, kita ambil daripada equation yang first tadi yang kita dah keluarkan mula-mula. Kemudian kita buat pembezaan. Yang pembezaan tu, kita juga gelar dia sebagai GF ataupun apa singkatan bagi gradient function. Oh, ingat girlfriend tadi. Bukan. Okay. Gradient function ataupun bahasa Melayu dia fungsi kecerunan. Fungsi kecerunan, ya, fungsi kecerunan. Okay, fungsi kecerunan. Okay, lepas kita dah differentiate, buat pembezaan, seterusnya kita nak cari pula nilai M tangent dengan M normal. Selalunya kita akan, bila kita nak cari tu kita akan dapat M tangent dululah, baru kita buat M normal. Okay, macam mana nak cari nilai M tu? M tu adalah kecerunan kan? Jadi kita akan guna equation yang dekat nombor ni dengan kita gantikan dengan nilai X yang diberi. Kita ganti dalam equation difference yang dah dibezakan tu. Dan kita akan dapat nilai M tangent. Okay, untuk cari M normal, kita kena tahu kalau kita dapat nilai M tangent, nilai M normal ni sebenarnya sungsang ataupun macam contoh kita dapat M tan ni kita dapat 6 kan. So dekat M normal automatik kita akan dapat negatif 1/6. Ataupun kita terbalikkan, tukar tanda. Terbalikkan, tukar tanda. Okay, bawah sikit. Seterusnya, step seterusnya, kita nak kalau soalan tu minta persamaan untuk persamaan normal. Okay, kita dah ada M normal. Okay, kalau dia ikut soalan lah, dia boleh je tanya persamaan tangent, boleh juga tanya persamaan normal. Okay, kalau soalan tu minta persamaan normal, kita dah ada nilai M. Lepas tu kalau dia dah bagi X, kita dah ada nilai X. Jadi sekarang kiranya nilai yang tak ada nilai Y. Sebab nanti bila kita buat persamaan tu, kita nak nilai C. Jadi kalau kita nak cari C, mestilah kena ada koordinat Y kan. So kalau kat sini, untuk cari nilai Y tu, kita gantikan koordinat X yang ada dalam persamaan yang pertama untuk cari nilai Y. Jadi dah ganti X dalam persamaan pertama ni, dapatlah nilai Y. Okey, bila kita dah ada X, kita dah ada Y, kita dah ada M, kita akan teruskan ke step yang ketiga, iaitu kita nak buat equation dia dengan guna formula Y sama dengan MX plus C. Okey, gantikan nilai X, Y dengan M untuk cari nilai C. Dan last sekali, kita susun balik. Kita susun balik Y sama dengan, kalau dia nak persamaan normal, kita gunalah negatif 1/6 X plus nilai C yang kita dapat tadi. Okay. Okay. Itu adalah macam
flow atau step yang kita guna untuk soalan M tangent atau M normal. Okey. Sekarang ni kejap cikgu. Kenapa hang gelak pula dah? Sekejap. Tak, saya rasa ada gangguan. Okey, tak apalah. Dengar cikgu dengar tak macam bunyi bising ke kat luar ke? Tak. Okey je. Tak ada. Ada tak? Tak. Saya nak buat tapi saya rasa macam bising. Tak. Okey. Adalah bunyi tapi Ada. tak mengganggu. Okey. Baiklah kita teruskan. Ya, teruskan. Okey. Silakan. Ini adalah soalan yang saya nak selesaikan. Soalan nombor 12. Okey. Cari persamaan normal. Okey, dia nak persamaan normal pada satu lengkungan pada titik A jika normal itu pada lengkungan y sama dengan x square tolak 7x pada titik A ialah selari dengan garisan y sama dengan negatif x plus pula tambah 8. Okey. So, kita tengok kat soalan tu dia minta kita cari persamaan normal. Okey, kalau ikut step, first kali kita keluarkan equation. Okey, kalau kita tengok soalan dia bagi lengkungan y y sama dengan x square tolak 7x. Okey, ni persamaan kita. Okey, seterusnya apa yang kita kena buat adalah kita buat differentiation. Jadi kita differentiatekan dapatlah dy over dx sama dengan 2x tolak 7. Okey. Lepas kita dah differentiate, okey, kita tengok kat sini sepatutnya kita cari nilai m tan kan, tapi kita tak ada nilai x. So kiranya kita kena cari nilai x tu dengan nilai m yang diberi. Macam mana kita nak cari nilai m tu pula? Okey, kalau tengok kat sini dia kata selari dengan garisan y sama dengan negatif x tambah 8. So bila selari maksudnya Keturunan sama. nilai m keturunan dia sama. So kita boleh ambil keturunan yang dekat garisan y sama dengan negatif x tambah 8 ni untuk kita guna cari nilai x. Maksudnya kalau kita tengok kat sini nilai m dia sama dengan negatif 1 kan. So ini kiranya nilai m bagi m tangent. Okay, tapi sekarang ni soalan minta kita cari persamaan normal. Kita tahu persamaan normal m dia dengan m tan, kalau kita nak cari m normal kita tukar tanda dan terbalik. Jadi kalau m tan adalah negatif 1, kiranya m normal kat sini m normal kita dapat m normal akan dapat 1. Jadi kita gunakan ni untuk cari nilai x. Jadi just ganti dia 2x tolak 7 sama dengan 1 dan kita akan dapat nilai x sama dengan berapa? 4. Okey. Ya, betul tu Fatin. Okey, seterusnya apa pula nak buat? Okey, kita dah ada nilai x. Tapi kalau kita sekarang ni kiranya kita nak cari nilai y. Sebab kita dah ada m, kita ada x tapi kita tak ada y. Jadi gantikan x dalam persamaan yang first tadi itu ni x square tolak 7. Gantikan 4 jadi 4 lepas tu square tolak 7 harap 4. So
So kita dapat lah Y dia berapa Sekejap pula. Kita dapat negatif 12. Okay, ni Y dia. Seterusnya untuk langkah terakhir kita cari persamaan. Jadi kita guna Y sama dengan MX plus C. Okay, gantikan segala nilai yang ada. Kita dah ada M, kita dah ada X, kita dah ada Y. So kita gantikan ini 12, M dia 1, X dia 4 dan tambah C. Dan kita akan dapat C dia negatif 8. Okay, dah dapat C, tulis je balik Y dengan sebabkan M dia 1, so kita tulis X tambah tolak 8. Betul kan? Dia punya tu. Eh. Kecerunan tu. Negatif. Ini okay. Negatif. Negatif 1 lah. Negatif 1. Kat sini negatif. Okey. Okay, dah siap. Awak start siapa? Sekejap. Okey. Teruskan. Dah habis lah kan? Dah siap tapi dah habis. Awak sedih ke habis? Nak lagi? Macam mana? Sekejap. Tiba-tiba saya pelik. M normal 1. Apa pun dah habis. Ni dah dia dan kerja. 12. Okay. Terima kasih. Okey. Okay. Ada soalan tak kawan-kawan yang tengok Fatin start tu? Ada soalan tak? Saya nak tanya. Kan yang nak cari M normal tu kan? Dia bukan ada rumus tu ke yang M1 darab M2 tu? Yelah, yang tu dia pakai tu. Yang saya cakap tadi. Ke Fatin nak jawab? Silakan Fatin jawab dulu. Yang terbalik kan tu, yang terbalik tukar tanda tu, yang satu yang kali dua lah. Memang rumus dia M1 kali M2, jawapan dia negatif 1 untuk M tangent M normal tu, betul? Betul. Tapi kita tak sebut lah M1 M2 tadi tu bahasa skema dia, bahasa kita sebut nak mudah tu, apa dia? Kita terbalikkan tukar tanda. Terbalikkan tukar tanda. Itulah soalan Lena tadi. Okay, Lena? Faham. Okay. Fatin. Ada lagi soalan? Okey, kalau tak ada soalan, kita terima kasih kepada Fatin. Satu penerangan yang panjang lebar, siap dengan cara-cara menjawab soalan ni lah mula-mula tu kan? Okay. Kalau siapa yang tak faham yang tu boleh tanya PM tepi lah. Ya, boleh PM tepi lah. Dia maksudnya apa yang Fatin bagi tahu kita hari ni adalah Fatin telah cerita kat kita tentang bagaimana nak menjawab soalan ni mula-mula. Apa kita perlu buat kan. Dan lepas tu baru dia jawab soalan nombor 12. Okey, jadi dari segi penerangan tu sangat baiklah. Okey, dan saya harap kawan-kawan lain boleh faham. Okey, jadi kita ucapkan terima kasih kepada Fatin kerana memberi satu presentation yang baik. Sekali siap dengan penerangan semasa, maksudnya live lah. Maksudnya awak tak letak jawapan lah. Awak just, maksudnya awak buat masa tu lah live. Jadi boleh bagi A+ lah. Okey.
Jadi kita teruskan kepada orang lain. Siapa yang ada di sini yang belum present lagi. Siti Wadina dah ke? Siti Wadina nak present tak? Boleh. Tapi yang soalan B tu saya baru nak hantar kat cikgu. Sekarang ni awak nak saya presentkan ke awak nak present sendiri? Cikgu presentkan boleh? Boleh. Awak hantar je kat saya ya. Sekejap saya. Dah hantar belum? Sekejap baru nak hantar. Okey. Dah? Belum lagi ni? Tak apa. Dia buka sekejap. Yang ini yang soalan Wadina. Tu dah bunyi dia hantar lagi. Okay, silakan Wadina. Soalan nombor 15. Okay. Soalan 15 tu soalan yang A. Dia minta kita terbitkan rumus bagi koordinat titik P, X, Y yang membahagi tembereng garis yang menyambungkan titik A, X1, Y1 dan titik B, X2, Y2 dengan nisbah MN. So, dia nak kita suruh terbitkan rumus macam ni nak cari titik yang membahagikan tembereng garis tu lah. So, kalau kita tengok kat graf tu, sebab mula-mula kita tengok paksi X dulu. Kita tengok garis CD dengan AG, garis DE dengan PF selari. So kat situ bila tengok kita boleh nampak CD sama dengan garis AP, DE sama dengan PB. Maksudnya dia punya jumlah tu samalah. Jumlah? Saya tanda sekejap. Saya tak tanda. Saya nak lukis tang mana. Sekarang ni CD CD Ya. sama dengan AP. Sama dengan? AP. Ya, kiranya kalau ada jarak dia samalah macam tu. Dia bukan macam tu. Dia maksud dia sebenarnya dia lebih kepada kongruenan ni. Dia macam menisbah. Kita kena tahu jarak sini dengan jarak sini. Kongruenan maknanya bila jarak sini dengan jarak sini macam berkadaran. Berkadaran. Itu yang cara penerangan dia lah. Okey, tak apa. Teruskan. Bawah tu saya tulis X tolak dengan X1 sebab X yang daripada P tu tolak X1 untuk dapatkan jumlah M lah. Macam tu kot. Kan? Dia macam ni, Marina. X tu sebenarnya di sini. Ni X kan? Kan? X tu sebenarnya di sini. D ni. X1 kat sini. Jadi sebenarnya awak nak tahu jarak sini sampai sini. Kalau nombor katalah kita bukan C dengan D. Kalau dekat sini 10, dekat sini 5, macam saya nak tahu jarak situ? 10 tolak 5 betul? Jadi saya nak tahu jarak situ, X tolak X1 lah. Dia sebenarnya macam jarak tau. X tolak X1 berkadaran dengan DE. Sini pula huruf dia adalah X2, nampak tak? Dia ada X2 kan? Jadi kat bawah ni X2. Jadi S2 pula tolak X. Dia macam jarak, bagi jarak. Jadi saya nak fahamkan Siti, tak apa Siti tengok CD ni sama dengan X tolak X1. Satu lagi DE. Dia apa dia? X2 tolak X1. Okay, boleh faham? Jadi yang kita nak pakai tu sebenarnya di sini. Ini dengan sini. Dia punya kadaran macam kongruenan. Kalau awak belajar Math Form 3, Form 2 tu ada belajar benda ni. Dia panggil kadaran. Maksudnya bawah tu
Macam mana kita panggil dia kadaran? Sebab kat sini kita ada dia punya apa tu? Dia punya macam nisbah dia. Maknanya yang dia tulis ni CD bahagi DE ni, CD bagi DE ni adalah berkadaran dengan AP bagi PB. Maknanya ya, jarak CD sini bahagi dengan DE sini. Lepas tu awak ambil dia punya hypotenuse dia AP bahagi dengan PB. Maksudnya dia berkadaran lah tu. Okey. Jadi itu cara dia patutnya diterangkan lah. Okey Siti, teruskan. Lepas tu mesti cakap tu lah kan. Lepas tu dia darab silang tau. N darab dengan X tolak X1, M darab dengan X2 tolak X. Dia dapat dah macam ni saya buat tu. Lepas tu letakkan dia dekat tempat, letakkan dia dengan geng dia lah. Macam tu lah yang saya faham. Sekarang ni yang dia buat ni AP ni dia ganti dengan M. Betul? Sebab dia bagi kat sini. Alamak, saya terconteng je. Kat sini AP ni, sini ada AP, sini ada M. Sini ada PB, dia ada N. Okay, yang ni. Yang ni. Jadi kita ganti balik je lah. Sebenarnya soalan ni kalau sebab awak dah terlupa ke, saya tak tahulah. Tapi soalan ni sebenarnya dalam buku teks sebiji. Soalan ni dia ambil soalan peperiksaan. Soalan ni dia ambil buku teks punya. Kan? Tahun lepas cikgu ada suruh photo state. Jadi soalan ni dia memang ambil buku teks terus. Jadi berkaitan dengan penerbitan rumus. Betul apa yang Wadina kata tadi, kumpul-kumpul geng tu tak ada masalah lah. Awak darab silang. Lepas tu NX tu lah. Ni awak kumpul tu maksudnya awak kumpul X lah. Macam ni kan, dia ada X. Yang ni X. Yang ni pun X. So dia bawa pergi main sini. Dia kumpul X dengan X je lah. Yang lain tu sebab dia tak ada kawan lah. X1 dengan X2 ni tak sama tau. So, dia patah pergi belah sana. Lepas tu dia faktorkan X jadi M sama N. Jadi dia faktorkan, dia selesaikan ini untuk X ini. Jadi X ini akan jadi seperti soalan yang ini. Yang bahagian part pertama lah. Okay, untuk part kedua, dia pakai PG bagi BF. Maksudnya yang ini kan. Betul kan Wadina? Betul-betul. Wadina ambil macam mana PG dengan BF pula? PG dengan BF tu sebab tengok CA DP dengan EB tu selari. So kiranya dia kiranya Y1 Y dengan Y2 tu jarak dia jarak dia ni lah. Jarak Y2 jarak DE, Y jarak dia PD, Y1 jarak Ya. Saya faham. Dia maksudnya macam ni. Saya terangkan lagi. Yang saya nak bagi tahu apa maksud Wadina tu. Maksud dia macam ni. Okay, maksudnya untuk dia ada dua satu lagi. Untuk apa tu paksi Y pula PG. Jadi PG ni yang ni. Satu lagi yang ni BE kan. BF. Ni. Yang pendek tu BF. Satu lagi BF. Okay, jadi kan, yang ni pun sama macam tadi tapi dalam bentuk menegak ataupun paksi Y. Jadi kat sini kita tengok Y ni. Y tolak Y1 ni. Kat bawah ni Y1. Okay, jadi maknanya kat sini Y tolak Y1. Okay. Saya boleh padam tak? Tengok serabut sangat ni. Saya pakai Telegram punya jadi dia jadi. Sini pula Y2 tolak Y. Okay, sini Y2 tolak Y. Ni Y. Ni Y lah maksudnya. Jadi Y2 tolak Y. Dia sama macam tadi. Cuma beza dia sekarang dia menegak. Paksi Y. Jadi dia gantikan PG dengan BF ni kat sini. PG bagi dengan BF. APPB ni dia buat benda yang sama lah kat sini. Okay. Kongrunen ataupun dia punya kadaran dia. M bagi N. So dia selesaikan macam kita buat tadi. Sebelah ni sama je. Darab silang. Teruskan. Siti.
Lepas tu darat silang kan. So bila darat silang jadi NY tolak NY1 sama dengan NY2 tolak NY. So macam tadi juga NY dengan MY tu sekalikan. So faktorkan Y tu jadi Y dalam kurungan M tambah N sama dengan NY1 tambah NY2. Pindahkan M tambah N tu ke kanan, so dapatlah dia punya formula tu Y sama dengan NY1 tambah NY2 bahagi M tambah N. Okey, dan dia sebenarnya sama dengan ni. Okey, jadi sebenarnya dia lebih kepada penerbitan rumus. Dan untuk jawab soalan ni sebenarnya kita nak ini untuk kita dah terbitkan rumus yang awak dah belajar tahun lepas. Dan sekarang ni kita nak jawab pula soalan yang berkaitan dengan ini, dia bagi soalan 15B. Betul? Betul. Jadi ni 15B. Okey, silakan. Untuk soalan 15B ni juga, B ni pula rajah di atas menunjukkan garis lurus CDE. Diberi bahawa 3 CD sama dengan 4 DE. Cari nilai bagi H dan nilai bagi K. So kat situ dia suruh kita cari H dengan K. Kalau kita perasan kat sini, H tu X dan K tu duduk kat tempat Y. Jadi dia nak suruh kita cari X1 dengan Y2. Macam tu. Lepas tu untuk cari tu kita ni lah. Kan nak cari XY tu kita guna titik yang membahagi tumbeling garis tu lah. Titik D tu kosong negatif 2. Dapat kosong sebab titik tu betul-betul ada dekat paksi Y. So kosong lah. Kosong. Saya nak kat sini. Sebenarnya kat sini titik dia adalah kosong negatif 2 Okay, balik. Ini sebenarnya adalah titik dia adalah kosong negatif 2 di sini. Betul Okay, teruskan. So untuk cari H mula, jadi kita ambil kosong sama dengan formula tadi yang kita buat tu, isikan balik 4 dengan 3 ni nisbah dia sebab dia ada cakap 3 CD sama dengan 4 DE. So tu nisbah dia, 4 tu M, 3 tu N lah. So kita isikan. Macam mana awak, saya nak tanya Siti Wadina, macam mana dekat sini 3 CD yang awak tengok, awak bagi kat sini 3 CD 4 DE ni soalan bagi kan? Macam mana awak boleh tukar ni sebab macam mana awak boleh lukis ni? Lukis tu sebab saya stickkan garis tu lukis dia basically saya lukis balik je apa yang dekat graf tu, cuma saya mudahkan jadi datakan dia. Macam mana awak boleh buat keputusan bahawa dekat sini 4 sedangkan kat sini CD 3? 3 CD 4 DE. Sebab kat situ maksudnya 3 CD sama dengan 4 DE, maksudnya 3 kali CD sama dengan 4 kali DE. Boleh faham tak apa yang saya cuba nak sampaikan? Saya faham cara nak buat, saya tak faham awak cerang. Kiranya tak apa Warina, relax, jangan nangis. Sekejap, saya bagi peluang pada kawan lain tolong. Dia bagi tahu saya macam mana nak buat kawan-kawan lain. Saya bagi tahu saya. Kawan-kawan lain tolong. Tolong Warina jap. Pecahan. Bila pecahan Jadikan pecahan. Terima kasih Aida. Jadikan dia pecahan. Siti Warina. Ya. Ni 3 CD sama dengan 4 DE. Awak pecahkan dia. Jadi 3/4 CD DE duduk sini, CD turun bawah, betul tak? Betul. Jadi dekat sini kita nampak lah DE tu berapa?
Boleh? Boleh. Buat pecahan lah paling senang sekali. Hmm. Okay, teruskan. Oh, Yang ni tak ada masalah lah. Ini ganti rumus kan awak cakap tadi kan? isi je dalam 4 ni kali 4 ni. Kan? Hmm. 3 ni kali H. Lepas tu bawah 4 tambah 3. Sama juga Y lah. Okay, teruskan. Habiskan. So 4 tambah 3 tu nisbah dia lah M tambah N. Jadi 4 tambah 3 jadi 7. 7 tu bila dipindahkan sana jadi darab. 7 darab kosong jadi kosong juga. So kosong sama dengan 16 tambah 3H. Lepas tu saya tukar dia punya kedudukan sebab lagi mudah saya nak buat dalam kerja. Lepas tu 3H sama dengan 16, 3 pindah kanan, H sama dengan negatif 16/3. So tu dapat H. Untuk K pun kita buat benda yang sama jugalah. Cari dia punya Y tu. Nak explain juga ke cikgu? Okay, tak apa. Tak payah kot. Semua orang tahu. Kan? Okay. Terima kasih kepada Siti Barina penerangan yang eksklusif bagi saya. Sangat eksklusif. Saya rasa Barina ni dia belajar dengan sesiapa. Saya tak tahulah dia ada belajar dengan orang. Betul tak? Betul. Belajar dengan Aida. Lepas tu saya faham ikut kefahaman saya sendiri tapi saya tak reti nak explain. Jadi saya tengok gaya tu saya tahu dia ada orang cerita dekat dia macam tu, dia cerita balik. Tapi macam dia kata tadi lah, dia cuba memahamkan cerita ikut pemahaman dia lah. Okey, jadi sangat puas hati lah bagi saya. Asalkan ada usaha di situ, jadi saya sangat puas hati. Asalkan saya nampak ada usaha, okey lah on. Okey, terima kasih Siti Wadina. Saya doakan yang terbaik untuk awak. Saya nak tengok orang lain pula siapa yang ada. Jap. Yang belum present angkat tangan jap. Raise your hand yang belum present. Tak ada? Takkan tak ada? Belum present, message check jap. Adi dah ke Adi? Ya. Adi dah. Akil dah. Afiq dah. Syahirah dah. Dia bagi video. Aida bagi video. Fatin dah tadi. Fatihah bagi video. Aliana dah. Oh, habis lah. Tak ada dah lah. Habis Yang tak dah. present tak masuk. Ha? Yang tak present tak masuk. Oh, macam tu. Yang mana aku Mana apa? Real. Okay, tak apa. Jadi nombor apa yang kita tak buat lagi? Yang kalau kita check balik daripada mula. 14. Daripada mula lah, daripada mula. Soalan Afiq Syahir tak present lagi. Soalan nombor 1 dah. Soalan nombor 2 ni dah itu kan, Bazil. Nombor 3 ni satu hari tu tak silap saya. Iman. Soalan nombor 6 belum maksudnya? Nombor 4 siapa? Nombor 4. Sekejap. Nombor 4 Isri. Yusri. Tadi Yusri ada, sekarang Yusri dah tak ada. Okey, baik. Tak apalah, saya terangkan boleh. Saya tunjuk. Ni. Nampak? Nampak? Awak buat ke tak soalan ni? Buat. Okay, mari kita buat sama-sama. Alright, jom. Rajah 4 menunjukkan sebuah semi bulatan dengan pusat O. Baik, so dia diberi panjang lengkok PQ. Jadi kita tulis dulu apa yang maklumat yang dia bagi. Diberi panjang lengkok PQ sama dengan 9. Di sini adalah 9. Dan okay, lepas tu dia bagi dan perimeter POQ. POQ ialah 19. Maknanya perimeter ni lah. Ini. Semua ni lah perimeter dia. Okay, jadi sebab kata dia bagi tu 19, maknanya dekat sini dia jari yang sama. Dekat sini kita boleh kata sini 5. Sini pun 5. Boleh? Boleh. Okay. Boleh. Alright, dari 19 lah tu. Soalan ni apa? Nilai theta dalam darjah. So, yang mana? Yang ini kan? Tadi kita pakai yang apa yang ada kat situ je lah. S, R, theta kita pakai betul? S sama dengan R theta. Jadi S kita adalah 9. R kita adalah 5. So
Boleh cari dah ni. Data kita berapa? Dapat 1.8 ni. 1.8. Radian. Ya. Tapi dia nak apa dalam apa? Dalam darjah. Oh, dalam darjah tukar pula. Jadi 180 per pi kali dengan 1.8 lah. Dia awak akan dapat 3.13. 103.132 darjah. So ini adalah jawapan lah. Boleh? Boleh. Pakai kalkulator je. Alright. Okay, minta maaf lah presentation saya kurang menarik sikit. Apa? B. Okey je Perimeter. cikgu. Ui, siapa dia menjerit tu budak tu? Dia nak belajar suruh dia duduk tepi. Sorry. Perimeter sektor QOR. Maknanya sekarang ni kita kena cari sekali lagi perimeter tapi dia nak yang belah sana, belah kanan. QOR mana? Sini. QOR. So dia nak perimeter sektor ni. Jadi kita tahu dah situ 5, maknanya sini pun 5, betul? Ya. Dah kita tahu sini 103, boleh tak kita kira sini berapa darjahnya? Boleh. Boleh. Dia Jadi ambil keputusan terus kan. apa dia? Dapat 1.342 rad. Kalau awak tolak rad pun boleh. Awak tolak terus berapa tadi? 3.14. Dapat 1.342 rad. Kan boleh dapat terus. Okay, so siapa yang terbela-bela tu awak boleh guna 3.142 sebab 1.42 ni sama dengan 180. Tolak dengan mana tadi 1.8 yang ni. Tolak je. So awak akan dapat radian di sini. Okay, jadi awak akan dapat, jadi tapi kita tahu di sini 55, jadi kita dapatlah sini kan berapa kan. Kita pakai SR theta juga macam biasa. Jadi S kita yang kita nak cari tadi, R kita tetap 5, kita punya theta tadi kita dapat 1 point berapa tadi? 1.3 3.42. 42. Jadi awak darab awak akan dapat 6.71 cm. 6.71 cm. Lepas tu kita dah dapat tu, kita tambah je dengan 10, betul? Ya. 5 tambah 5 tambah 6.71. So jawapan akhir awak adalah 16.71 cm. Okey, soalan ni terlampau senang untuk melarikan diri, betul tak? Nanti tak sampai hati nak lari kalau saya lah. Alright, nombor 5. 5 pun tak ada orang buat lagi. Nombor 5 siapa sepatutnya? Hafiz Syahir. Hafiz Syahir pun lari juga. Lari Nampak pada perjuangan ke apa? Okey, tak apa. Ada tak orang lain nak present? dah buat tapi tak berani present lah. Sudah. Saya nak tengok soalan je. Okey, baik. Saya salin balik soalan kat bawah ni. Log 2x tolak 1 tolak 4 log x square tambah 3 log base 2x. Okey. Jadi yang ini kita buatlah pelan-pelan. Sebab kita nampak semuanya base tak sama, betul? Semua ke satu je kan? Ada yang sama. Ada yang sama kan? Yelah. Maksudnya Dekat semua. dia minta maaf je, saya salah cakap. Ada yang tak sama menyebabkan kita tak boleh buat terus lah. Jadi kita kena bagi sama dulu. Okey, betul? Betul. Jadi kita tulis yang lain dulu ni. Tulis jalan yang lain ni macam sebab kita tak buat apa-apa kat dia. Tetapi yang ini kita nak kena buat dia lah. Kita nak tukar dia jadi nak tukar jadi macam mana tu? Log 2 kan? Saya dah terlupa. Log 2 x square per log 2 bawah pula kan? Macam tu kan? Cara tukar base. Ya. Alright, tambah log 2 X kuasa 3. X kuasa 3. Naik terus ke atas. Okay, tapi di sini kita boleh yang bahagian ni kita boleh buat di sini macam ni lah. Saya tulis kat tepi ni kecil. Log 2, 4 ni sebenarnya log 2 kuasa 2
Dan boleh potong jadi 2 je, betul? 2 pergi depan. Ya, betul. So, jadi saya padam sini. Tak boleh padam dah. Jangan macam tu. Alah, hai. Jap. Masuk password pula dah. Okey dah. Okey, jadi dekat sini saya perlu padam dia jap. Draw. Ui, tak boleh padam juga. Saya nak kena keluar kot. Tak boleh padam lah pula. Tak apalah, saya tulis balik lah. Nak cepat jadi lambat juga. 2x tolak 1 sama tolak. Di sini saya boleh tulis dia sebagai 2, betul? Ya, Jadi 4 bagi 2 boleh potong lah, betul? betul. Dapat 2 je. 2 log 2. Tulis je balik. Tambah Tak pindah terus 2. 2x. Nak pindah terus pun boleh. Saya kena pindah terus tadi sebab saya punya pemadam ni dah. Saya pindah lah sini padam, sini 4. Boleh faham? Boleh. So Faham, 2 kali faham. 2, 4. Ada soalan setakat ni? Tak ada. Ada sebab Tak dia ada. daripada 2 depan tu dia naik atas, dia darab. Tu dapat 4 lah. Okey, lepas tu oleh sebab ni matlamat kita tadi, kita dah bagi semua sama, log 2, log 2, log 2. Jadi kita gabungkan lah. Log 2, buat tulis balik 2x tolak 1. Lepas tu sebab kat sini tolak, so kita bahagi, betul? Bagi X kuasa 4. Di sini tambah, kita darab dengan Darab X kuasa X 3. kuasa 3. Itu. Potong. Jadi kita boleh potong dia. Yang mana boleh potong, potonglah. Yang ni kita boleh potong. 4 dengan 3. Yang ni tinggal 1 je, hilang. Jadi jawapan akhir kita adalah log 2 2x tolak 1 per x. Betul ? Ada soalan setakat ni? Ada. Okey, terima kasih Aida. Yang lain, okey ke tak okey? Alamak. Okey, cikgu. Okay, kita sambung lagi. Soalan B dia. Seterusnya, dia kata seterusnya selesaikan persamaan berikut. Tadi dia suruh pemudahkan. Sekarang dia suruh selesaikan. Sebab dia bagi persamaan yang sama, tetapi dia ada bagi sama dengan negatif 1. Negatif 1. Okay, jadi saya boleh tulis balik persamaan yang sama ni. Log 2 persamaan yang sama ni. 2x tolak 1 per x. Lepas tu saya boleh buatlah sama dengan negatif 1. Boleh? 1. Boleh. Okay, jadi apa saya buat? Saya ambil log ni. Log pindah belah sana. Ya, betul tu. Pindah belah sana. So, dia akan jadi apa tu? Jadi 2 kuasa negatif 1. Taklah saya salin yang ni dulu. Per x. Okay, lepas tu dia jadi apa? 2 kuasa negatif 1. 1. Dia tendang ni Atau atas. 1 per 2 lah. 1 per 2. Okay, sama juga dengan 1 per 2. Jadi saya boleh tulis sini 2x tolak 1 per x sama dengan 1 per 2. Lepas tu selesaikan je lah macam biasa kan?
Jarak silang, awak akan dapat, saya naik sini. 2X tolak 1 sama dengan X. Betul Ya, betul. Betul Okey, cikgu. 4X tolak 2 sama dengan Sama dengan X. X. 3X sama Ini dengan 4X. Silap lah pergi. Tak lipat. Oh, boleh dah. 2. 3X. Jadi 4X tolak X jadi 3X. Sini jadi 2 3X betul? sama dengan 2. Dua. 2 2 per 3. 3. Okey, boleh? Boleh. Boleh cikgu. Alright, jam dah pukul 10 dah. Jadi Cikgu Ain nak buat kelas Ya. Ada ke? Kan ada. Tak perasan pula. Ada. Dia hantar semalam pukul 11 malam. Ada anak-anak. Oh. Okey, jadi tak Ada, apalah. ada. Jadi saya harap yang lain ni boleh. Kita ada berapa soalan lagi Saya tak mau lah lama-lama sangat. Kalau boleh selepas ni saya buat kertas 2 pula dah. Kita tengok macam mana. Tu arahan selanjutnya. Boleh? Boleh. Okey, Boleh. jadi Boleh. saya cuma berharap pada apa yang akan buat tu, Iman. Nanti Iman keluarkan senarai nama dulu, boleh Iman? Boleh. Okey, baik, terima kasih. Jadi saya tamatkan kelas kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua 5 saintis yang memberikan kerjasama yang baik yang hadir kelas kita pada hari ini dan yang mana terus mencuba walaupun tak boleh nak jawab tapi cuba. Sebenarnya kalau awak tak boleh buat, awak just masuk kelas bagi tahu tak boleh lah. Kita lah turut buat kan, ataupun itulah tujuan kawan-kawan ni, tolong menolong. Janganlah awak melarikan diri, lari pada perjuangan tu semua saya tak mau dengar. Bukan sepatutnya awak lah. Okey, kita tak boleh, dah cuba tak boleh, kita ramai-ramai kawan-kawan yang ada akan tolong insya-Allah. Jadi awak boleh sampaikan amanat saya pada kawan-kawan yang lain yang tak ada. Kalau awak tak boleh buat soalan tu, contoh lagi Iman akan bagi senarai nama dan juga nombor soalan dan didapati nombor awak tu susah ke apa ke, awak janganlah panik ke apa. Kita akan cuba atasi bersama-sama. Awak boleh PM saya, awak boleh cuba tanya kawan-kawan dulu. Macam mana, buat je lah yang terbaik. Katalah tak boleh pun tak apa. Masa presentation atau masa kelas bagi tahu saya tak boleh. Saya panggil nama awak, awak cakap cikgu saya dah cuba tapi tak dapat. Boleh tak cikgu tolong? Saya tunjuk lah, settle masalah, bukannya saya nak rendam awak dalam air panas ke. Tak ada apa pun. Tak ada apa yang dalam saya tak ada macam paksaan ke apa, tak ada. Just kita bagi tanggungjawab. Tetapi kalau tanggungjawab itu susah ke apa, secara bertanggungjawabnya awak bagi tahulah awak tak boleh buat. Itu bertanggungjawab juga, betul tak? Orang yang bertanggungjawab bagi tahulah. Cikgu saya tak boleh buat. So itu menunjukkan awak bertanggungjawab. Maknanya awak tak boleh buat, awak bagi tahu. Dia tak bertanggungjawab ni bila awak lari. Lari pada perjuangan, lari daripada kelas ke, lari lah awak lari. Ni dalam hidup kita bersama. Kita jangan lari. Okey, kita tak boleh, kita face, bagi tahu tak boleh. Kan, kalau orang tanya soal tu soalan yang awak tak boleh jawab. Dalam interview contoh, awak sedang menghadapi interview beasiswa ke, interview kerja ke. Soalan tu memang awak tak boleh awak jawab. Janganlah awak cuba nak tunjuk awak pandai. Awak bagi tahu, saya minta maaf saya tak tahu. Okey, supaya selesai masalah banyak pihak lah, maknanya bertanggungjawab. Jangan awak bila orang tanya, awak diam. Awak tak tahu pun awak diam. Kenapa awak diam? Saya rasa kalau saya tak tahu, saya kena diam. Tak boleh, tak boleh. Kalau orang nak tanya awak, kalau awak tak tahu, awak cakap awak tak tahu. Boleh lah? Boleh cikgu. Okey, baik. Terima kasih semua 5 saintis. Semoga Allah merahmati kehidupan awak. So, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada kelas-kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih. Terima kasih cikgu. Okey, bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Hari ni tak ada tema, Tak ada Itulah tu. Cikgu. Okey, bye. Okey, bye. Terima kasih cikgu. Okey, bye. Maaf atas kesalahan tadi. Tak ada apa, tak masalah. Okey je. Okay, bye. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum.